Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 Oktober bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Campak kucing jiran dari tingkat 15. Juga rakyat Israel masuk Malaysia guna pasport negara lain. Hilang sifat peri kemanusiaan, seorang lelaki tempatan bertindak mencampakkan 3 ekor kucing dipercayai milik jirannya dari tingkat 15 di sebuah pangsapuri di Petaling Jaya. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata lelaki itu telah ditahan semalam dan siasatan awal mendapati suspek mengaku bertanggungjawab terhadap tindakan kejam tersebut. Ujarnya, polis menerima laporan berhubung kejadian pada 17 Oktober yang membawa kepada penahanan suspek berusia 44 tahun itu. Kata ACP Muhammad Fakhruddin, selain penahanan lelaki itu, polis turut menemukan 3 ekor kucing yang tidak bernyawa bersamanya. Suspek kini direman selama 4 hari bermula semalam. Kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 428 Kanun Keseksaan kerana menganiaya dan khianat terhadap haiwan. Baik, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM tidak menerima sebarang laporan atau aduan berhubung lelaki yang mendakwa beliau keturunan Rasulullah SAW. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata, jika aduan rasmi diterima, tindakan seperti melaporkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri atau pihak berkuasa akan dibuat untuk tindakan. Tak ada laporan kepada kita. Tapi ada laporan. Tak ada terima dakwaan tu. Tak ada laporan kepada kita secara rasmi. Kalau ada contoh? Ada, kita tengoklah kalau kawan duduk di negeri mana, kita akan beritahu negeri itu untuk diambil tindakan oleh pihak negeri. Kalau dapat maklumat kita akan beritahu negeri-negeri. Untuk ambil tindakan. Negeri yang ada kuasa ambil tindakan. Bidang kuasa. Tapi maklumat kadang-kadang wartawan dia tak tahu, dia anggap kata JAKIM ambil tindakan. Iyalah. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai tindakan JAKIM terhadap dakwaan lelaki dari Maghribi itu terbabit penipuan. Lelaki itu sebelum ini berada di Malaysia dan mengikuti siri jelajah di beberapa negeri sebelum pulang ke Maghribi beberapa hari lalu. Polis sedang menyiasat jika wujud pelibatan agensi perisikan luar berhubung kes culik di Malaysia melibatkan warga Palestin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim berkata pihaknya tidak dapat mengesahkan penglibatan agensi luar dalam kes penculikan itu. Yang kalau benda tu boleh kita beritahu, saya dah beritahu lama dah. Saya pun ada dah 2 pernyataan media yang saya dah buat sebelum ini. Saya tak ingat bila tapi dah 2. Satu secara bertulis, satu lagi secara lisan begini. So itu yang menjadi harapan kita lah, polis. Kita jaga keselamatan dan kita jaga kerahsiaan siasatan kita. Pasal ini melibatkan beberapa elemen yang sangat sensitif. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Rapid KL Safety Point di stesen MRT Kampung Batu hari ini. Semalam sebuah akhbar tempatan mendedahkan kes penculikan tersebut mempunyai kaitan dengan ejen perisikan Israel, Mossad. Datuk Azmi berkata wakil akhbar tersebut akan dipanggil hari ini untuk diambil keterangan bagi membantu siasatan. Sebelum ini, seramai 18 individu lelaki dan wanita warga tempatan serta warga Indonesia di Berkas antara 29 September hingga 4 Oktober lalu selepas terbabit dalam kes culik seorang lelaki warga Palestin di Jalan Yap Kuan Seng, Kuala Lumpur pada 28 September lalu. Sementara itu, Jabatan Imigresen Malaysia memaklumkan seorang rakyat Israel yang dikesan memasuki negara ini menggunakan pasport negara St. Kitts and Nevis di bawah Kepulauan Caribbean pada Ahad lalu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Nazmi Daud berkata lelaki itu yang dikenali sebagai Nuzir Yassin atau Nas Daily mempunyai 2 kerakyatan serta memiliki 2 pasport dari 2 negara berkenaan.
Tegas Datuk Seri Khairul, lelaki tersebut yang merupakan seorang penyedia kandungan media sosial tidak masuk ke negara ini menggunakan pasport Israel. Sebenarnya beliau tidak menggunakan pasport berkenaan. Jika beliau menggunakan pasport berkenaan, sama sekali tidak akan dapat melepasi pintu masuk negara kita kerana kita tahu bahawa Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Dan selain daripada itu, beliau juga tidak mempunyai sebarang kesalahan di bawah peraturan-peraturan immigration. Sebab itu kelulusan untuk masuk di bawah PAS pelancong boleh diberikan semasa ketibaan beliau dengan menggunakan pasport Saint Kitts and Nevis ini. Datuk Seri Khairul Zaimi ditemui selepas majlis perasmian program 3P Penempatan, Pekerjaan dan Pendapatan bagi penghuni warga asing di Pusat Reintegrasi Penghuni PRP Mantin, Negeri Sembilan yang dirasmikan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri KDN, Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, mewakili Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Mengulas lanjut, Datuk Seri Khairul Zaimi berkata daripada rekod menunjukkan Nas Daily masuk ke negara ini pada 15 Oktober lalu dan keluar pada keesokan harinya dengan menggunakan pasport yang sama. Sehubungan itu, katanya setakat ini tiada tindakan dari segi Akta Immigration berikutan Nas Daily masuk dan keluar secara sah sebagai seorang pelancong melalui pasport negara Saint Kitts and Nevis. Baik, semua intipati di dalam bajet 2023 yang dibentang di Parlimen adalah janji yang akan dan mampu dilaksana dari segi kewangan dan ianya berbeza dengan manifesto. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bajet tidak boleh ditipu dan semua yang dijanjikan telah dikaji secara teliti sebelum dibentang di hadapan ahli parlimen dan rakyat Malaysia. Tetapi apabila kita bentangkan bajet, duit telah tersedia. Itu beza dia. Kita bukan janji kosong. Duit dah ada. Kita dah bincang dari segi keuangan, mencukupi atau tidak untuk kita umumkan. Kita dah standby dengan keuangan, cuma tunggu kelulusan. Jadi itu beza antara bajet dengan manifesto. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian dalam ucapannya ketika merasmikan program pemantapan komuniti Bandar Keluarga Malaysia di Tasik Gelugor hari ini. Turut hadir Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal American Nain American, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzi Khalid. Program berkenaan dihadiri kira-kira 3,000 penduduk setempat. Datuk Seri Ismail Sabri bagaimanapun mengakui walaupun bajet itu telah dibentang di Parlimen, ia masih tergantung dan menunggu kelulusan ahli Parlimen. Bajet 2023 berjumlah 372.3 bilion ringgit dibentang Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 7 Oktober lepas sebelum Parlimen dibubarkan 3 hari kemudian. Baik, selepas ini 7 nasihat untuk agensi agama. Baik, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Solatlah secara berjamaah kerana ia lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, berita Al-Hijrah mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat fardu Isyak kepada semua penonton. Baik, kita ke laporan berita seterusnya. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA kali ke-62 berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC bermula hari ini hingga 24 Oktober. MTHQA tahun ini akan melibatkan peserta seramai 41 orang dari 31 negara yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran secara bertarannum. Dan malam ini majlis pembukaan akan berlangsung dan dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama
Datuk Idris Ahmad. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Abdul Rahman Kunyu langsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Silakan Abdul Rahman. Baik, terima kasih RD Herman yang berada di studio. Meriah, cukup meriah. Itulah apa yang saya dapat gambarkan di Majlis Tilawah Hafazan Quran peringkat antarabangsa MTHQA yang ke-62 selepas 2 tahun tidak dijalankan secara fizikal. Dan pada tahun ini, hampir 30 negara menyertai MTHQA pada kali ini. Apa saya dapat kongsikan dan lebih menakjubkan yang agak asing adalah penyertaan baru daripada negara yang tidak pernah menyertai MTHQA sebelum ini. Dan malam ini MTHQA dimulai dengan perasmian yang akan dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad. Dan sebagai pembukaan untuk malam ini, kita dapat menyaksikan 4 peserta yang akan bertanding iaitu daripada Iran, Sri Lanka, Belgium dan juga Indonesia. Dan untuk menjelaskan lebih lanjut bersama saya kini Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hajah Hakimah Muhammad Yusof. Assalamualaikum Datuk. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan kelainan MTHQA dan siapa individu-individu yang akan hadir pada MTHQA pada kali ini. Silakan Datuk. Alhamdulillah, setelah 2 tahun kita tertangguh kerana PKP. Pada tahun ini MTHQA yang ke-62 dapat kita laksanakan di KLCC bermula pada malam ini 19 Oktober sehingga 24 Oktober. Dan antara kelainannya sudah tentulah kalau dulu kita mengadakan tilawah dan hafazan, tapi pada tahun ini kita hanya melaksanakan tilawah sahaja. Dan selain daripada mengajak penonton untuk menghayati bacaan, kita juga memperkenalkan ibrah kepada terjemahan ayat-ayat Quran yang dibacakan. Dan persembahan ibrah itu disampaikan dengan teknik kesan augmented reality AR yang akan disampaikan oleh 4 orang pembaca ibrah, iaitu Ustaz Muhammad Hariri bin Muhammad Daud, Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani, Ustazah Nazirah binti Abu Bakar dan juga Ustazah Aisyah binti Arifin. Dan pada malam ini, sempena malam pembukaan, tetamu kehormat kita adalah Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bersama dengan Timbalan Menteri di JPM. Jadi mungkin apa harapan Datuk sendiri untuk semua peserta dan terlibat, yang mungkin Datuk boleh kongsikan aktiviti-aktiviti menarik sepanjang MTHQA pada kali ini? Kita berharap pihak peserta yang akan menyertai pada kali ini menyertainya dengan penuh semangat. Dan di samping itu juga kita berharap para peserta ini dapat menikmati keindahan Kuala Lumpur ini, bumi Malaysia. Kita juga membawa tetamu-tetamu kita ini melawat tempat-tempat menarik di Kuala Lumpur. Dan pada tahun ini kita ada 2 penyertaan dari negara yang tidak pernah menyertai acara tilawah, iaitu daripada Jordan dan juga Afghanistan. Satu perkara yang begitu menarik. Dan dari sudut penghakiman juga pada tahun ini kita menerima penyertaan hakim wanita dari negara Indonesia. Jadi baik, terima kasih Datuk Hajah Hakimah, Ketua Pengarah JAKIM. Dan untuk maklumat penonton Berita Al-Hijrah, anda juga boleh menonton MTHQA di TV Al-Hijrah sepanjang MTHQA berlangsung. Dan saya rasa setakat itu sahaja apa yang saya dapat kongsikan daripada Pusat Konvensyen Kuala Lumpur MTHQA yang ke-62. Kembali ke rakan setugas. Silakan RD Herman. Baik, terima kasih Abdul Rahman Kunyu live dari KLCC. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berharap usaha baik yang dilaksanakan beliau sepanjang menjawat jawatan menteri akan diteruskan atau ditambah baik penggantinya. Beliau hari ini turut menyampaikan 7 nasihat kepada agensi agama untuk memastikan pentadbiran Islam dapat dilaksana dengan sebaiknya. Saya ingin menyampaikan 7 nasihat saya kepada hadirin dan hadirat semua, kepada seluruh warga agensi. Yang pertama, bekerjalah kerana Allah. Niat yang ikhlas memberikan kekuatan dalaman kepada diri kita. Yang kedua, gerakkan dakwah bilhal melalui tugas cemerlang. Yang ketiga, jagalah imej dan akhlak diri kerana agensi kita membawa nama Islam.
Yang keempat, jaga integriti dan amanah dalam menguruskan jabatan. Yang kelima, sentiasa pantas dan tangkas dalam tindakan. Yang keenam, bekerja dengan semangat ukhuwah dan kekeluargaan. Yang ketujuh, jaga kesihatan diri dengan amalan hidup sihat. Beliau berkata demikian sempena Majlis Perhimpunan Terakhir Agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama di Putrajaya pagi tadi. Datuk Idris berkata di bawah pentadbirannya sepanjang tempoh setahun, lebih 101 inisiatif telah berjaya dilaksanakan meliputi bidang-bidang seperti dasar dan transformasi pengurusan, kesejahteraan sosial, pendidikan, pembangunan sosioekonomi dan sebagainya. Dalam pada itu, beliau berharap program Bulan Solat Peringkat Kebangsaan dan program Qiyamul Lail Perdana Agensi Islam yang mendapat maklum balas memberangsangkan akan diteruskan pada masa akan datang. Sejumlah 1.8 juta ringgit diterima Lembaga Tabung Haji TH hasil sumbangan 12 organisasi melalui program Sahabat Korporat TH. Datuk Idris berkata sumbangan tersebut telah membantu melancarkan urusan ibadah jemaah haji Malaysia. Bagi meraihkan rakan-rakan korporat dan juga sahabat-sahabat petugas-petugas tabung haji, alhamdulillah, operasi haji musim 1443 Hijriah telah berakhir dengan baik. Kerajaan komited menjaga kebajikan umat Islam dalam segala segi. Sejak daripada selepas merdeka lagi, berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan bertujuan untuk menjaga kebajikan umat Islam di negara ini. Salah satunya ialah dengan penubuhan tabung haji yang berfungsi untuk mengurus kebajikan jamaah haji. Tambah beliau, tabung haji akan meneruskan bantuan keuangan haji kepada bakal jemaah yang memerlukan, terutama golongan B40. Katanya bagi persiapan musim haji tahun hadapan, TH sedang membuat penilaian dan penelitian atas semua aspek operasi merangkumi keperluan jemaah haji sebelum berlepas, kebajikan semasa di Tanah Suci sehinggalah mereka kembali semula ke tanah air. Datuk Idris berkata demikian pada Majlis Kesyukuran Tamat Operasi Haji 1443 Hijrah di Dewan Besar TH di Ibu Negara siang tadi. Usanita Sdn Bhd memeterai perjanjian bersama AirAsia Academy bagi pemerkasaan pendigitalan usahawan wanita terutama golongan B40. Kolaborasi tersebut merupakan inisiatif memantapkan usahawan dengan ilmu serta kemahiran teknologi moden dan sekaligus dapat berdepan dengan cabaran ekonomi digital ketika ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Usanita Sdn Bhd, Datin Azliana Profesor Datuk Seri Dr. Hassan, melalui perjanjian itu, usahawan yang terlibat akan menggunakan platform AirAsia Academy dan mereka akan menggunakan modul latihan yang direka khas untuk usahawan dan B40. Ia akan dilakukan secara dalam talian dan peserta akan diberikan latihan pemasaran digital, analisis data, keselamatan cyber dan lain-lain bidang berkaitan teknologi digital serta penampilan diri. Jadi inisiatif ini saya ambil untuk memberi mereka peluang dalam mereka nak belajar lebih lagi tentang macam mana dalam bidang perniagaan. Jadi modul-modul yang pihak Usanita Sdn Bhd sediakan untuk para usahawan bukan sahaja dari bidang perniagaan tetapi juga dalam bidang motivasi mindset usahawan itu sendiri, sharing session video dengan usahawan-usahawan selebriti di bawah Usanita Sdn Bhd dan Jelasnya sepanjang latihan selama 6 bulan itu, para peserta akan dipantau menerusi sistem pengurusan pembelajaran dan akan diberikan sijil selepas tamat latihan. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara Usanita Sdn Bhd dan AirAsia Academy bagi program pemerkasaan pendigitalan usahawan wanita. Turut hadir Presiden Usaha Niaga Capital A dan Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia Academy, Irene Omar.
Dalam pada itu, Datin Azliana turut menyasarkan seramai 3,000 usahawan wanita untuk menjadi perintis usaha Nita menerusi program tersebut dan menjangkakan angka tersebut terus bertambah dari semasa ke semasa. Orang ramai yang berminat untuk menyertai sebagai perintis usaha Nita dan mengambil tempat dalam program tersebut boleh layari laman web www.usanita.com untuk pendaftaran. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP bercadang untuk menawarkan insentif kepada ahli rakan KPDN-HEP bagi merancangkan semula program tersebut. Timbalan Menterinya Datuk Rossul Wahid berkata rakan KPDN-HEP amat signifikan sebagai mata dan telinga kementerian bagi membantu memantau isu-isu pengguna. Tambah beliau, keahlian rakan KPDN-HEP di seluruh negara telah mencecah 811,000 orang, tetapi malangnya kurang 10% yang aktif. Sehubungan itu, beliau berkata KPDN-HEP berhasrat untuk memperkasakannya semula dengan melakukan beberapa penambahbaikan. Nanti mungkin kita bagi insentif. Mungkin siapa yang banyak lapor, kita bagi e-wallet ke. Atau bagi apa-apa token ke apa-apa saja untuk dia laporkan kepada kita. Dan ini sebenarnya meringankan beban terutamanya penguatkuasa kita sebab kita ada lebih kurang 2,200 saja penguatkuasa seluruh Malaysia. Jadi nak kontrol seluruh negara saya rasa bukan satu tugas yang mudah. Jadi kerjasama daripada KPS, daripada GPS, rakan pengguna sesuai dan juga rakan KPP juga amat-amat diperlukan. Datuk Rossul berkata ahli rakan KPDN-HEP yang aktif melaporkan isu penggunaan dicadang layak menerima ganjaran berupa token atau kredit e-dompet. Jelas beliau, insentif itu bertujuan untuk menarik semula penglibatan ahli-ahli rakan KPDN-HEP untuk melakukan pemantauan secara sukarela dan melaporkan sebarang pelanggaran isu kepenggunaan kepada kementerian. Terdahulu, Datuk Rossul merasmikan penutup pertandingan cabaran interaktif pengguna Kelab Pengguna Sekolah di Kuala Terengganu hari ini. Sarawak yang diwakili Sekolah Menengah Kebangsaan Kindurung Bintulu muncul juara pertandingan peringkat kebangsaan tersebut sekaligus menggondol ganjaran wang tunai RM5,000, medal dan sijil penghargaan. Selepas ini, penjara meletup 8 maut. 8 orang maut dalam 2 letupan kuat di penjara terbesar di Myanmar, Insein. Mangsa terbunuh membabitkan pegawai penjara dan juga pelawat. Menurut pihak berkuasa, 2 letupan itu berlaku sekitar jam 9.30 pagi waktu tempatan berhampiran kaunter bungkusan. Selain mangsa maut, 15 lagi dilaporkan cedera termasuk kaki tangan kuria. Insein merupakan penjara terbesar dan terkenal di Myanmar dengan ribuan tahanan politik telah dihantar ke situ sejak rampasan kuasa dilakukan junta mulai tahun lepas. Junta juga menuduh pengganas bertanggungjawab terhadap letupan berkenaan. Susulan insiden itu juga beberapa kes yang patut dibicarakan di mahkamah berhampiran lokasi kejadian terpaksa dibatalkan atas faktor keselamatan. Lebih 100,000 orang mengambil bahagian dalam protes di seluruh Perancis menuntut gaji yang lebih tinggi. Mogok besar-besaran itu dilaporkan sebagai tindak balas terhadap kerajaan ekoran inflasi yang melambung tinggi. Tindakan itu bagaimanapun telah menyebabkan gangguan besar-besaran kepada sektor pengangkutan selepas stesen minyak kosong. Ekoran para pekerja turut menyertai mogok. Protes juga telah menyebabkan gangguan pengedaran bahan api secara serius di seluruh negara, terutama di Paris. Banyak laluan perjalanan tergendala dan ada yang dibatalkan. Akibat perarakan itu, protes ini dibuat selepas ribuan pekerja kilang penapisan dan depo minyak menuntut kenaikan gaji 10% dengan mengambil kira kos sara hidup yang semakin meningkat dan tiada tindakan daripada kerajaan berhubung permasalahan itu. Dalam pada itu, 11 orang dilaporkan ditangkap di bandar Paris, manakala 9 anggota polis cedera dalam pertempuran dengan penunjuk perasaan.
Di Indonesia, Presiden Joko Widodo berkata Stadium Bola Sepak Kanjuruhan di Malang yang mengorbankan lebih 130 nyawa dalam tragedi rempuhan akan dirobohkan. Namun katanya ia akan dibina semula mengikut piawaian Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Penambahbaikan itu juga sebagai persediaan sebelum Piala Dunia bawah 20 tahun yang akan diadakan di Indonesia tahun depan. Beliau berkata demikian selepas pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Negara. Dalam tragedi awal bulan ini, polis dipersalahkan dalam rempuhan penyokong bola sepak perlawanan Liga membabitkan kelab bola Arema dan musuh tradisinya Persebaya Surabaya. Ia ekoran pasukan penguatkuasa negara itu melepaskan gas pemedih mata di stadium iaitu langkah kawalan orang ramai yang sebenarnya dilarang FIFA. Dan FIFA turut menganggap perempuan itu antara hari paling gelap untuk dunia bola sepak. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.